Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung apa yang kita telah belajar pada minggu lepas, iaitu kita akan ulang semula unit 2, iaitu agama Islam di Malaysia. Apa objektif yang kamu akan dapat? Objektif yang pertama ialah latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan akhir sekali, peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Okey. Ini adalah agama yang dianuti di tanah Melayu. Apa dia yang pertama, iaitu animism. Apa itu animism? Animism ialah kepercayaan terawal masyarakat di tanah Melayu. Percaya kepada roh, nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Agama Buddha dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Agama Hindu dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, percaya kepada sekelahiran semula. Agama Islam dibawa ke tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama. Wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Agama Kristian wujud di tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis, mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Animism masih diamalkan hingga kini. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam mewujudkan masyarakat yang menganuti pelbagai agama di tanah Melayu. Kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British pula membawa agama Kristian di tanah Melayu. Baiklah, seterusnya inilah yang kita nak belajar, iaitu kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dua bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Yang pertama ialah batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke negeri Terengganu. Yang kedua pula bukti arkeologinya ialah batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan, bertarikh 1497, membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Dua bukti ini adalah bukti kedatangan agama Islam ke tanah Melayu. Okay, seterusnya, next. Pada awal ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan entrepot dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor. Maafkan muallim tersasul. Okey, faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Yang kedua, peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Peranan sultan pula. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Ini adalah faktor sebab-sebab kedatangan agama Islam ke tanah Melayu Melaka ataupun khususnya kepada negeri Malaysia. Peranan dia daripada apa yang pertama, pedagang Islam, peranan ulama dan juga peranan sultan. Peranan sultan, golongan pedagang dan ulama penting dalam penyebaran agama Islam semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah. Seterusnya ni, perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akan belajar tentang mengenai hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Hari ini kita nak fokuskan faktor kedatangan
Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan juga kedatangan agama bukti. Apa dia bukti kedatangan agama Islam? Ada dua bukti, iaitu dua bukti arkeologi, iaitu batu bersurat di Terengganu dan juga batu bersurat di Negeri Sembilan. Dan juga kita juga belajar tentang faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah muallim akan bagi tugasan di dalam grup WhatsApp nanti.